أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah At-Tahrim. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 12 ayat. Dinamakan surah At-Tahrim, mengharamkan, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda haramkan dengan bersumpah, menyekat dirinya daripada menikmati apa yang telah dihalalkan oleh Allah baginya. Perkara yang dijauhi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak diterangkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis Bukhari. Intisari kandungannya menerangkan tentang setengah dari isteri-isteri Nabi yang terlanjur merancang satu perkara kerana didorong oleh perasaan cemburu kepada madunya yang lain, sehingga menimbulkan satu masalah yang menyusahkan baginda. Perbuatan mereka yang demikian ditegur oleh Allah Ta'ala serta diperintahkan mereka bertaubat. Setelah menerangkan perihal isteri-isteri Nabi dan memberi ingat kepada mereka akibat menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diperingatkan kepada sekalian umat Islam supaya menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing dari bahaya melanggar perintah-perintah agama. Itu tiap-tiap seorang wajib mempelajari serta mengajar anak isteri dan keluarganya dengan ajaran-ajaran dan adab peraturan Islam, supaya ia dan keluarganya terselamat dari kemurkaan Allah Ta'ala dan azabnya. Kemudian mereka diperintahkan supaya bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga mereka diampunkan dan dibersihkan dari kotoran dosa. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjihad menentang orang-orang kafir yang menceroboh dan menyekat penyiaran Islam, dan juga supaya baginda bertindak terhadap orang-orang munafik
dengan mengenakan hukuman yang sesuai dengan angkara yang mereka lakukan. Surah ini diakhiri dengan memberikan misal perbandingan bagi orang-orang yang kafir mengenai dua orang perempuan yang telah ditakdirkan menjadi kafir. Meskipun tiap-tiap seorang dari keduanya ialah isteri Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Serentak dengan itu diberikan misal perbandingan yang lain bagi orang-orang yang beriman mengenai dua orang perempuan yang telah ditakdirkan menjadi orang yang beriman, iaitu isteri Firaun dan Siti Maryam. Meskipun mereka berada dalam masyarakat yang kebanyakan dari orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Kerana engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu. Dalam pada itu Allah ampunkan kesilapan itu. Dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu, wahai Nabi dan umatmu, untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda kafarah. Dan Allah ialah pelindung yang mentadbir keadaan kamu. Dan ia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu sesuatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya, dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, maka Nabi pun menegur isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukakan dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi, supaya isterinya tidak banyak malunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya. Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Dan jika kamu berdua bertolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka demikian itu tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah adalah pembelanya. Dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat juga menjadi penolongnya. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah yang ikhlas, imannya yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, meliputi yang janda dan yang anak dara. Kita berada dalam penafsiran surah At-Tahrim. Surah yang ke-66 pada juzuk yang ke-28.
Surah ini dinamakan sebagai surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah selepas hijrah. Yang mengandungi 12 ayat. Dinamakan surah At-Tahrim yang memberi maksud pengharaman. Kerana Nabi SAW mengharamkan sesuatu kepada diri baginda demi mencari redha isteri-isterinya yang cemburu, yang sebahagiannya. Maka Allah menegur Nabi SAW dengan teguran yang baik, dengan mengingatkan baginda SAW untuk tidak melakukan demikian. Apakah kaitan surah At-Tahrim dengan surah At-Talaq? Kedua-dua surah ini dimulakan dengan perkataan Ya Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, untuk menunjukkan kepada satu perintah Allah yang bukan sekadar wajib kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umatnya. Yang kedua, kedua-dua surah ini berkait dengan hukum hakam rumah tangga. Kalau surah At-Talaq dalam bab rumah tangga, demikian juga surah At-Tahrim dalam masalah hubungan dengan isteri ataupun dalam rumah tangga. Kalau sekiranya surah At-Talaq membayangkan hukum talak, hukum iddah dan hak-hak perempuan dalam iddah serta pergaulan yang baik, maka pada surah ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sebahagian daripada muamalah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanganinya dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan serta nasihat. Yang ketiga, dalam surah At-Talaq, Allah Ta'ala menjelaskan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, iaitu hukum berkait dengan cerai dan berkait dengan inha khusumah ba'din nisa'il ummah, yang berkait dengan pertelagahan yang mungkin berlaku disebabkan penceraian. Maka surah ini juga menceritakan, surah At-Tahrim, tentang pengharaman, larangan, supaya tidak melarang dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah supaya para isteri-isteri Nabi SAW menghentikan muamarah, menghentikan perancangan untuk menyakiti Nabi SAW dengan sifat cemburu yang melampau. Kedua-dua surah ini menceritakan tentang bagaimana watak wanita-wanita yang sebenar, wanita-wanita yang salihah, yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Kalau kita melihat kandungan surah ini, oleh kerana kita sebut surah Madaniyah, maka pasti terkandung padanya hukum hakam. Dan hukum hakam yang ditekankan berkait dengan rumah tangga. Kalau surah At-Talaq, rumah tangga umum orang Islam. Surah At-Tahrim, rumah tangga khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga Rasulullah menjadi contoh kepada rumah tangga orang Islam. Dan inilah kesempurnaan contoh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ditinggalkan oleh nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, bersesuaian dengan Rasul sebagai khatamu al-anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi-nabi dan rasul. Dimulakan surah ini dengan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, iaitu pengharaman madu. Bagaimana kita akan jelaskan dalam hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada diri baginda dengan bersumpah untuk tidak lagi makan madu, disebabkan mencari redha sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang Rasulullah berbuat demikian dan menyuruh baginda untuk membatalkan sumpah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam kandungan surah ini teguran kepada sebahagian isteri Rasulullah yang suka membocorkan rahsia, dan menyebut tentang di antara sifat lemah wanita ialah suka bocor rahsia. Dan surah ini menceritakan itu kelemahan wanita, supaya tidak diletakkan rahsia-rahsia yang besar kepada kaum wanita, kerana ketidakmampuannya untuk dipanggil tahammul asir ataupun menyimpang rahsia. Mereka tak kuat, tidak sebagaimana lelaki. Maka di antaranya ialah rahsia rumah tangga. Maka Allah menegur sebahagian daripada isteri Rasulullah dan mengancam kedua isteri Rasulullah ini supaya bertaubat
bahkan mengancam dengan satu ancaman yang berat, itu diceraikan dan digantikan dengan wanita yang jauh lebih baik. Dan menyebut tentang kalau mereka melakukan perkara yang menyakiti Rasulullah. Apa dia? Itu sifat cemburu yang melampau. Dan sifat cemburu yang melampau itu menyakitkan suami. Bila melampau, maka Allah memberi amaran bahawa bersama Rasulullah itu adalah Allah dan juga para malaikat Jibril dan orang-orang yang beriman. Sekaligus larangan kepada para isteri mukminat untuk tidak menjadikan sifat cemburu satu sifat yang menyukarkan suami atau menyusahkan suami. Dengan bahasa mudah, cemburu yang melampau, yang menyakitkannya. Yang ini berlaku kepada isteri Nabi sendiri. Maka Allah memberi satu teguran kepada para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kerana membocorkan rahsia rumah tangga Rasulullah. Kemudian dalam ayat ini atau kandungan surah ini juga peringatan supaya menjaga keluarga daripada api neraka, memelihara mereka dan sentiasa mengingatkan mereka akan segala perintah Allah dan larangannya. Dan perintah Allah kepada semua orang beriman, baik suami, baik isteri, baik anak-anak, bahkan seluruh orang Islam supaya bertaubat dengan taubat nasuha. Dan surah ini juga perintah supaya memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh dan memerangi orang-orang munafikin. Memerangi orang-orang munafikin tanpa menjadikan alasan kesibukan rumah tangga. Sebab antara benda paling sibuk bagi kaum lelaki ialah rumah tangga. Rumah tangga ni sibuk. Amat sibuk. Maka Allah Ta'ala menegur orang beriman supaya di sebalik kesibukan rumah tangga, jangan lupa memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa memerangi orang munafik sungguh-sungguh. Maka tidak boleh menjadikan alasan rumah tangga untuk tidak dalam perjuangan atau untuk tidak berperanan dalam perjuangan Islam. Maka Allah ingatkan semua orang-orang yang beriman. Kemudian surah ini ditutup dengan memberi satu perumpamaan. Dua isteri yang berada pada jagaan dua Nabi yang mulia. Tetapi kenabian kedua-duanya tidak boleh memberi manfaat dan menolong kedua isteri yang kufur. Kerana mereka memilih jalan yang kufur. Iaitu isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Akhirnya mereka mati dalam kufur dan kemurkaan Allah. Dan dua isteri yang berada dalam situasi kufur tetapi beriman. Iaitu isteri yang bernama Asia binti Muzahim, isteri Fir'aun. Duduk dalam rumah tangga kafir tapi dia beriman. Maka Allah masukkan dia dalam syurga. Dan Maryam yang berada dalam masyarakat kafir. Masyarakat yang menolak perintah Allah, mempersendakan. Namun dia mempertahankan akidah di sebalik ujian mengandungkan Nabi Isa dan membesarkan Nabi Isa AS. Maka dua perempuan yang beriman, walau satu dalam rumah tangga yang kafir, satu dalam masyarakat yang kafir. Dengan dua isteri yang kafir di dalam rumah tangga yang baik. Artinya walaupun rumah tangga itu baik, yang diketuai oleh Nabi. Suaminya bernama Nabi Lut AS, Nuh AS. Namun bila tidak mengambil pengajaran dan tidak ingin mencari kebaikan, tiada manfaat walau suaminya seorang Nabi. Yang kata kalau suami dia orang biasa je. Kalau suami dia Nabi sekalipun. Bukan satu jaminan. Supaya setiap orang mengetahui bahawa kebaikan isteri atau kebaikan suami dan sebagainya berkait dengan keinginan sendiri. Tuan-tuan nak jadi baik, walaupun pasangan kita tak berapa, kita tetap jadi baik. Bila kita memilih jadi baik. Tapi kalau kita memilih sebaliknya, walaupun pasangan kita baik, ia tidak akan memberi manfaat kebaikan pasangan kita. Maka tak perlu seorang kata awak kena jadi macam Rasulullah. Yang ni kata awak kena jadi macam Khadijah. Artinya seorang sentiasa berkata, awak jadi baik, saya jadi baik. Awak jadi jahat, saya jahat. Kalau awak jadi Abu Jahat, saya akan jadi isteri Abu Jahat. Kalau awak Abu Lahab, saya jadi isteri Abu Lahab. Kalau awak macam Rasulullah, saya akan jadi Khadijah. Ia tidak berlaku begitu. Kerana setiap orang bila dia ingin memilih menjadi kebaikan, dia tidak akan meletakkan pada orang lain. Kerana kebaikan itu kita dapat. Tanpa meletakkan pengatungan. Kalau awak baik, saya baik. Awak jahat, saya jahat. Bukan begitu. Hatta yang bernama suami isteri. Artinya isteri tak boleh kata kalau suami saya baik, saya jadi baik. Kalau suami saya kacau, saya pun kacau. Atau suami berkata kalau isteri saya baik, saya akan baik. Kalau isteri saya jahat, saya pun jahat. Tidak. Masing-masing dihisap sendirian.
Dan suami isteri ini sebagai ujian Allah Ta'ala. Tidak lebih pada itu. Isteri diuji dengan suami sepanjang tempoh perkahwinan. Dan juga suami diuji dengan isteri sepanjang tempoh perkahwinan. Bila mereka kekal istiqamah, maka jadilah seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Walau isterinya kafir, tidak memberi mudarat kepadanya. Untuk meneruskan perjuangan sehingga ke akhir usia mereka. Tidak menghalang mereka. Dan kalau sekiranya beriman sebagaimana Asyah binti Muzahim dan Maryam alaihissalam, tidak memberi mudarat kepadanya kekufuran suaminya dan kekufuran masyarakatnya bila dia benar-benar memilih menjadi isteri yang baik. Akhir, bahawa yang kita sebut tentang Asyah, dia memilih untuk terus istiqamah dengan menjadi isteri yang baik. Walau di bawah tangan suami yang paling jahat dalam dunia yang dilaknat oleh Allah dalam Quran. Dan mati dalam genggaman suami yang zalim. Tetapi dia memilih untuk bersabar dengan keimanannya kepada Allah. Sehingga Allah memperlihatkan syurga ketika mana dia berada dalam keadaan penyiksaan yang melampau yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dan Maryam yang hidup dalam masyarakat yang kesemua mereka ini kufur. Yang menolak perintah Allah. Bukan membunuh nabinya, membunuh Zakaria, membunuh Yahya. Dan berusaha untuk membunuh Isa. Maka Maryam istiqamah dalam agama dan ketaatan pada Allah. Maka 4 orang wanita yang akan terus menjadi peringatan kepada setiap orang beriman. Dan sekaligus mengingatkan kepada kita setiap orang dengan amalan masing-masing. Setiap orang dengan amalan masing-masing, tak berkait orang tu kan. Awak dengan amalan awak. Yang nama suami dengan amalan suami. Yang nama isteri dengan amalan sebagai seorang isteri. Kata Allah, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuharrim, jangan engkau haramkan. Ma ahallallahu lak, apa yang Allah Ta'ala telah halalkan kepada kamu. Di antara sebab turun ayat ini, dan riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, daripada Aisyah. Aisyah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa dan asal. Nabi suka manisan dan Nabi suka madu. Halwa ni semua manisan, kalau kita sebut apa ni, macam manisan kita Melayu ni kek. Kalau orang Arab dia ada manisan yang sendiri, baklawa dan sebagainya. Rasul suka. Bahkan Rasul menghadiahkannya pada kanak-kanak. Rasulullah SAW makannya. Tapi kena ingat satu benda sebagaimana disebut oleh Imam Bushiri, suka Rasulullah bukan macam suka kita. Suka kita beli, simpang lagi, stok lagi 2 tahun. Itu suka kita. Makan banyak-banyak sampai masuk hospital. Itu suka kita. Suka Nabi SAW maknanya bila Rasulullah ada makanan di situ, Nabi menunjukkan minat makan. Tetapi bila tidak ada, Nabi tidak mencarinya. Dan tidak juga Nabi menyimpannya. Adalah. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam membicarakan suka Rasulullah. Semua hadis tentang kana Nabi SAW yuhibbul laham, Nabi suka makan daging. Kana Nabi SAW yuhibbul halwa wal asal, Nabi suka manisan, Nabi suka madu. Maka maksud suka tadi, bila baginda makan, Nabi tunjukkan kesungguhan. Kita kan, kalau tengok, bila kita angkat makanan, tengok orang tu makan sungguh, kita tahu dia suka ni, sedap nampak. Dia tak tunjuk nampak macam malas nak makan. Sungguh. Bukan suka memberi maksud Nabi simpan kat rumah. Nabi pun simpang 100 jenis madu kat rumah sebab suka sangat. Sampai kat rumah ada galeri madu. Bukan. Itu kita. Nabi suka manisan. Sampai kat rumah simpang macam-macam jenis baklawa, manisan seluruh Asia Tenggara. Manisan Vietnam. Itu bukan. Menistidlalkan, berdalilkan pada hadis ini, over sikit. Melampau. Tetapi yang dimaksudkan suka, kalau diberi tak ditolak. Itu maksud suka. Diberi tak tolak. Orang beri madu, ambil. Orang beri kek, ambil. Orang beri manisan, ambil. Itu maksud suka Nabi SAW. Bila ada, makan dengan bersungguh. Tapi kalau tak ada, tidak dicari. Ini yang disebut oleh Imam Al-Busi dalam mensyarahkan makna Rasulullah suka sesuatu. Supaya jelas maksud suka. Ada Rasulullah suka halwa dan asal. Wa kana idzan sarafa min al-'asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas asar dakhala ala nisaihi. Nabi akan mengunjungi para isterinya. Satu hari Nabi mengunjungi rumah Zainab binti Jahash. Dan di situ Zainab mengangkat madu. Dan Rasulullah SAW meminumnya. Lalu Hafsah dan aku dan Hafsah, kata Aisyah, berpakat supaya Rasulullah jangan singgah rumah Hafsah. Jangan singgah rumah Zainab. Kerana cemburu. Untuk mengatakan bahawa mulut Rasulullah berbau.
Bila Rasulullah SAW singgah rumah isterinya, kadang-kadang Nabi makan sesuatu. Maka kata Aisyah, aku pakat dengan Hafsah. Kerana Aisyah ni satu ting Hafsah. Pakat, kalau Rasulullah datang nanti singgah rumah kita beritahu dia mulut dia busuk. Dia makan benda busuk sebab pasti dia tak akan singgah lagi rumah Zainab untuk makan. Lalu Rasulullah SAW mengunjungi isterinya yang lain selepas itu. Rasulullah mengunjungi salah seorang isterinya, iaitu Hafsah. Dan bila sampai ke rumah Hafsah, mereka berkata, akalta maghafir. Apakah kamu makan benda yang busuk? Maghafir ini maksudnya sejenis tumbuhan yang bau busuk. Kalau kita makan petai ke? Kalau bahasa kita lah. Bau mulut macam makan petai je. Berkata pada Nabi SAW. Nabi kata, tak, saya tak makan benda busuk. Bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahash. Saya minum madu, kata Nabi SAW. Itu di rumah Zainab binti Jahash. Walan a'uda ilaih. Saya tak akan minum lagi. Wallahi, Nabi bersumpah. Wallahi. Maka Nabi bersumpah. Waqad halaftu. La tukhbiri bidzalika abada. Tapi jangan beritahu orang. Jangan beritahu orang, kata Nabi SAW. Aku makan benda itu. Artinya Rasulullah SAW diasah oleh isterinya dengan sifat cemburu. Di mana Aisyah kata, kita pakat dengan Aisyah. Aku pakat dengan Hafsah. Supaya mereka tidak mengunjungi lagi rumah isteri yang lain. Setiap kali Nabi datang rumah isteri lain, kalau makan sebut makan busuk. Supaya mereka tak singgah makan rumah tu. Maka Nabi pun berkata, saya makan madu, bukan makan benda yang busuk. Tapi mereka tak berkata mulut berbau. Maka Rasulullah SAW tidak suka benda yang berbau, maka Nabi bersumpah tidak mau makan madu lagi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibn Abbas, adalah Nabi SAW mengunjungi rumah Saudah. Duduk rumah Saudah sekejap, lalu Saudah mengangkat madu. Lalu dia pun datang menemui Aisyah pula. Lalu Aisyah berkata, inni ajidu min karihan. Bau mulut busuklah ya Rasulullah. Summa dakhala ala Hafsah. Kemudian Nabi jumpa Hafsah pula. Lalu Hafsah pun kata benda yang sama. Bau mulut busuk. Lalu Nabi menerangkan bahawa baginda makan madu di rumah Saudah. Kemudian Nabi bersumpah untuk tidak minumnya lagi. Kemudian Allah Ta'ala menegurnya. Baik, kedua-dua hadis ini, bahkan ada riwayat lain. Cuma kita tekankan riwayat ini. Oleh kerana Nabi SAW nak elakkan cemburu pada isterinya, maka Nabi akan berbuat sesuatu supaya mereka redha. Bila antara cemburu isterinya, cemburulah kalau duduk makan rumah orang, cemburu. Maka mereka, Aisyah dan Hafsah berpakat, kita akan kata apa yang dimakan itu berbau ataupun tak sedap. Dan Rasulullah SAW memang tidak akan makan benda berbau. Kerana akan turun wahyu kepada baginda. Maka bila dia pergi rumah Hafsah, maka Hafsah cakap macam tu. Bila pergi rumah Aisyah, cakap macam tu. Mereka berpakat untuk menyusahkan Rasulullah SAW. Untuk tidak memberi hak kepada sebagai isteri yang lain. Bagi satu bentuk cemburu. Cemburu untuk kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Wahai Nabi, jangan kamu layan sifat cemburu isteri kamu. Lalu kamu mengharamkan apa yang dihalalkan. Iaitu pengharaman madu. Dalam ayat ini, menjadi peringatan. Tak ada seorang pun boleh menghalalkan yang haram. Bagaimana kalau seorang berkata, demi Allah saya tak nak makan benda ni lagi, berarti dia telah mengharamkannya. Maka wajib dia membayar sumpah. Masalah dia nak makan, tak boleh. Kalau dia kata saya tak nak makan benda ni, tak apa. Tetapi kalau dia bersumpah tak nak makan sesuatu yang halal, perbuatannya seperti mengharamkan yang halal. Kadang-kadang kan kita tak suka makan sesuatu. Baik, kalau kita tak suka makan sesuatu, maka tak perlu nak makan. Tak perlu kata, demi Allah saya tak nak makan lagi. Hanya kerana supaya isteri kita suka dengan kita. Isteri kita reda. Walhal, makanan-makanan itu sudah maklum yang halalnya dan yang haramnya. Maka tidak perlu bersumpah untuk tidak mau makan. Kalau tak nak makan, sudah. Jangan makan. Kalau isteri kita marah, kita makan kedai makan. Sekian-sekian. Abang ni makan kedai mana? Bau mulut ni. Oh, saya makan kedai sekian-sekian. Isteri kita cemburulah sebab rumah tu. Kedai tu kedai yang mungkin adalah sebab isteri nak cemburu. Abang jangan pergi lagi kedai tu. Jangan pergi. Haram abang pergi. Abang kena sumpah. Tak boleh sumpah. Kenapa nak mengharamkan benda yang Allah halalkan? Cukup kata tak apa. Lain kali abang tak pergi lagi. Atau lebih baik lain kali abang tak beritahu lagi awak pergi. Senang. Beritahu dia cemburu. Tak beritahu lagi. Jadi jangan bersumpah. Demi Allah abang tak akan pergi dari kedai tadi. Hanya untuk mencari redha isteri. Takut isteri marah. Mencari redha.
Maka tidak boleh mengharamkan yang sudah dihalalkan. Makanan yang halal, maka halal. Kalau kita tak nak makan, cukup kata saya tak nak makan. Saya tak akan makan lagi. Sudah. Di antara teguran Allah, sebab Rasulullah bersumpah. Kerana mencari supaya isterinya tidak lagi cemburu. Kali antara sifat Nabi SAW mengelakkan cemburu. Nama Allah menegur Rasulullah, walaupun nak elakkan para isteri ini cemburu, maka jangan buat benda yang berlawan dengan perintah Allah. Memanglah suami diminta untuk menjaga sifat cemburu isteri. Kerana sifat cemburu isteri ini merupakan sifat semula jadi dia. Dia bukan sifat kita sebut buat-buat. Memang perangai macam tu, dia cemburu. Dan namanya isteri, dia akan ada cemburu. Belum jadi isteri, dia belum cemburu. Dah jadi isteri, dia mula cemburu. Itu normal. Tetapi suami, dia adalah pemimpin rumah tangga. Maka tak boleh macam kita lah tuan-tuan ayah. Sifat anak-anak, dia nak macam-macam. Kita tak boleh ikut anak-anak kita, nak macam-macam. Nak ikut dia tak nak pergi sekolah, budak-budak. Kalau kita ikut anak-anak kita tak nak pergi sekolah sekian-sekian, akhirnya yang rosak anak-anak. Dan sama juga isteri, suami tak diminta untuk dengar cakap isteri. Isteri dia kata jangan buat tu, jangan buat ni. Maka tak boleh. Walau talasan nak jaga isteri, tengok benda tu. Kalau benda halal, maka tidak ada salah apa-apa. Maka jangan dipedulikan. Kalau benda-benda yang haram, okey. Termasuk dalam makan minum, termasuk dalam perkara-perkara yang kita sebut cemburu. Kadang-kadang kita tolong sekian-sekian. Abang jangan tolong saya cemburu. Tak payah layang dia. Tolong je orang tu. Kerana itu perintah untuk menolong, membantu. Kadang-kadang dia ada benda-benda yang seumpama itu, melampau, berfikiran terlalu over, dalam hal-hal kecemburuan, sehingga menutup pintu kebaikan seorang suami. Suami ni, dia baik, jenis baik. Dia nak tolong semua orang. Baca pula hadis kepada dia ni. As-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang tolong janda macam berperang pada jalan Allah. Dia hadis. Isteri dia tengok atas bawah. Macam baru dengar hadis ni. Suami dengar lama duk simpan. Dia pun macam mana Ustaz saya nak tolong janda ni? Berat ni. Sa'i. Sebab Rasulullah beritahu sa'i alal armalah. Yang tolong pada janda. Dia macam berperang pada jalan Allah. Dia kalau dia ambil, dia berperang dengan bini dia pula. Berperang pada jalan Allah juga. Maka ini suatu amalan yang mulia dalam menjaga, dalam isu yang dibicarakan di Parlimen baru ni. Dan ini isu Islam letakkan penekanan dalam menjaga para janda. Sejauh mana kaum lelaki boleh menolong, membantu. Kadang-kadang isteri mereka cemburu. Maka jangan dipeduli sangat. Kerana ini Allah sebut. Macam berperang. Perang pertama, perang lawan bini dulu. Bini akan cemburu. Bagaimana kita buat benda baik, maka tidak perlu dipedulikan kecemburuan yang tidak ada asas. Cemburu tak ada asas. Biar cemburu bila suami dia buat benda yang haram. Wanita-wanita juga kena tahu cemburu dia bila suami dia buat perkara yang haram. Kalau suami dia buat perkara yang halal, maka tak sepatut dia membiarkan cemburu menguasai dirinya. Sehingga sampai peringkat dia wasangka buruk dan melanggar perintah Allah SWT. Maka dia nak letak hadis ni kat mana? Dia nak syarah macam mana? Ni kalau kita bagi perempuan syarah hadis ni, dia akan berpusing-pusing macam ahli kitab. Asalkan jangan suami faham betul-betul. Walau hadis itu jelas. Kalau suami ni betul-betul nak tolong, dengan cara apa sekalipun. Wa imma dengan cara perkahwinan, wa imma dengan cara tolong-menolong, wa imma dengan cara keperluan-keperluan. Itu yang suami kalau dia melihat kemampuan dia, maka silakan. Maka jangan dia pedulikan kecemburuan isterinya sehingga menyekat kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, ini asas dia. Dari sudut cemburu. Ceritanya cuma cerita bermula daripada madu dan makanan. Dan ia dikiaskan dengan semua perkara yang bersifat baik. Supaya hatta dalam bab berperang, kadang-kadang kecemburuan isteri menghalang suami berjihad berperang. Tak boleh keluar rumah pergi perang sekian-sekian. Maka Allah mengingatkan orang beriman. Perkara ini bukan perkara yang boleh dihalang. Kita dah baca surah Al-Munafiqun, bila sebahagian para isteri, dan surah At-Taghabun, bila sebahagian para isteri menghalang suami mereka berperang, berhijrah, melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Dek kerana cemburu, dek kerana nak jaga rumah tangga yang melampau. Dia ada cara menjaga rumah tangga. Dan menjunjung perintah Allah mengatasi keinginan para isteri untuk dijaganya. Ya, isteri mau suami jaga dia elok, jangan pergi perang lah. Nanti siapa nak jaga kita? Dia lupa bila para lelaki tidak berperang, maka semua akan rosak. Kita tengok sahabat kita di Palestin. Suami mereka tak jumpa dengan isteri mereka berbulan-bulan. Bukan makan tahun. Tak jumpa. Kerana berperang pada jalan Allah. Kalau tidak kerana mereka, maka tidak aman dah semuanya. Tak terjaga semua mereka. Kerana sebab mereka.
Sehingga mereka berjauhan daripada isteri untuk berperang pada jalan Allah. Sehingga mereka tidak tahu maklumat tentang isteri mereka. Hidup ke mati. Mereka pun tak tahu. Dalam keadaan perang. Bukan mereka tak sayang. Bukan mereka tak nak jaga rumah tangga. Tapi menjaga negara, menjaga agama lebih utama. Kan sebab mereka jaga macam tu, terjaga bukan sekadar rumah tangga mereka. Rumah tangga seluruh orang-orang Islam. Bukan kita ni tuan-tuan nak jaga rumah tangga kita je. Akhirnya kita nak jaga rumah tangga kita. Rosak juga rumah tangga kita bila musuh menyerang. Rosak. Tapi bila semua faham tentang tanggungjawab menjaga agama Allah, maka akan terjaga semua, terpelihara. Kalaupun ada yang mati, syahid, dia satu jumlah yang minimum. Berbanding tak berperang. Dia bila berperang, memanglah kita tahu berlaku kematian bila perang. Tapi ia minimum. Kita bayangkan kalau mereka tak perang, barangkali ratus ribu dibom. Tanpa penentangan. Kerana ini lelaki-lelaki yang tahu tanggungjawab, walau terpaksa meninggal isteri, walau terpaksa meninggal anak-anak. Mereka berada di barisan hadapan berperang siang malam. Ketika mana kita sedang tidur, ketika mana kita sedang berseronok, bergembira, sebagian sedang menonton konsert, mereka kekal berperang. Berribat. Tidak pernah mata mereka pejam dengan lena. Mereka sentiasa waspada dengan musuh-musuh agama. Sebab itu, orang kafir tidak boleh memaksimumkan kehancuran pada orang Islam. Kerana ada orang macam ni. Sehingga terbela semua orang yang dizalimi. Tuan-tuan bayangkan, banduan di penjara Palestin, tak ada orang pun peduli. Tak pernah orang peduli. Sehingga mereka dipenjara berbelas tahun. Tak ada orang peduli nak lepaskan dia. Tak ada orang berani nak melepaskannya. Tiba datang lelaki-lelaki yang beriman. Rijalun sadaku. Lelaki yang benar janji dengan Allah. Lalu mereka lah yang menjadikan satu dunia mengetahui ada banduan dalam penjara Israel yang diharamkan semua kebebasan mereka. Yang dizalimi dengan cara melampau. Dan hari ini satu dunia mengetahui bagaimana orang Islam menjaga banduan mereka. Dengan penuh kesopanan, dengan penuh kebaikan. Sehingga tak ada tebusan yang dibebaskan, melainkan mereka melambai mesra dengan orang-orang Islam yang menawan mereka. Untuk menunjukkan akhlak baik. Ini kan orang-orang ni. Sebab itu, kita cerita tentang kecemburuan isteri dan keluarga. Tidak menghalang melakukan kebaikan. Kadang-kadang suami ni, dia takut buat baik sebab cemburu isteri dia. Takut. Atau nak pergi masjid pun takut. Pergi masjid tu ada nak mengorak orang belakang lah tu dia kata. Takut juga. Tu jarang kuliah maghrib takut. Kerana isterinya cemburu. Maka kecemburuan yang seperti ini yang menutup pintu kebaikan, ini merosakkan orang yang bernama lelaki. Kerana itu Allah tegur Rasulullah dulu. Kenapa Allah tegur Rasulullah dulu? Supaya orang beriman tahu. Kalau Allah pun tegur Nabi sementara kita. Sebab kita lagi penakut. Kita lagi penakut dalam meraihkan kata-kata isteri kita. Ini Rasulullah yang kuat. Pun hanya satu benda ni. Pun Allah tegur. Dan dirakamkan dalam Quran. Dan ini menandakan Al-Quran datang dari Allah, bukan datang daripada Nabi SAW. Kalau datang daripada Rasulullah SAW, tak cerita masalah rumah tangga. Allah yang cerita masalah rumah tangga Nabi SAW. Pada sebahagian isterinya. Kemudian kata Allah, wa iz asarra nabi, ketika mana Nabi bercakap rahsia ila ba'di azwajihi, kepada sebahagian isterinya. Hadisah, suatu perkataan. Nabi cakap dengan Hafsah. Nabi SAW cakap dengan Aisyah, Nabi kata jangan cerita ke orang lain. Aku pergi rumah sekian-sekian, jangan ceritalah isteri-isteri lain, jangan cerita. Jangan ceritalah aku tak makan madu lagi. Lepas ni jangan cerita. Falamma nabba'at bihi, tetapi mereka membocorkannya. Mereka cerita pada isteri-isteri yang lain. Falamma nabba'at bihi, ketika mana mereka membocorkan rahsia Rasulullah SAW. Wa azharahu Allah, lalu Allah memberitahunya. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'. Maka mula rumah tangga Rasulullah ini, dia goyang kejap, berbalah. Ni Saudah rasa sesuatu dengan Hafsah dan Aisyah. Ini Zainab rasa sesuatu dengan Aisyah dan Hafsah. Sebab mereka ni seperti pakat supaya jangan singgah rumah orang ni. Dan buat macam ni. Maka mula sedikit perbalahan. Dan Nabi SAW mula melihat isterinya dengan cara sebagai satu teguran. Sehingga Nabi SAW tidak bercakap dengan para isteri Rasulullah SAW. Falamma nabba'aha bihi, dan Nabi beritahu, Allah, apakah kamu bocorkan rahsia yang aku beritahu pada kamu? Lalu pada sebagai isterinya berkata, qalat, berkata isterinya, man amba'aka hadha, siapa beritahu saya bocorkan rahsia? Siapa beritahu? Lalu kata Nabi SAW, nabba'ani al-alimul khabir, Allah beritahu. Nak beritahu sehingga rumah tangga Rasulullah pun Allah Ta'ala
ambil perhatian khusus. Sehingga diturunkan wahyu tentang rumah tangga. Artinya nak cerita rumah tangga bukan hal peribadi. Kerana rumah tangga Rasulullah menjadi contoh tauladan. Kecemburuan para isteri Rasulullah untuk jadi contoh tauladan. Bagaimana menanganinya. Bagaimana menguruskannya. Ada orang kata hatta Nabi SAW pun miskinnya cemburu. Ya betul. Hatta Nabi SAW tak boleh menguruskan cemburu isterinya. Salah. Itu salah. Ada satu statement. Seorang hamba Allah ni. Walaupun dia ni popular di tulisan-tulisan. Tapi mungkin kepakarannya dan bidak bab niaga okey. Bab bisnes okey. Dia tulis Nabi pun tak boleh selesaikan masalah cemburu isteri. Jawapannya salah. Kalau dia kata isteri Nabi pun cemburu. Benar. Kerana cemburu sifat wanita. Tetapi Rasulullah SAW pandai menguruskannya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi menguruskan cemburu para isterinya. Tuan-tuan, cemburu ni bukan tunggu isteri ada 2, 3, 4. Tuan-tuan ada seorang bercemburu. Kadang-kadang yang ada seorang ni lagi cemburu daripada yang ada 2, 3. Baik tuan-tuan ada 2. Puas hati, padanlah. Kadang seorang cemburu pun melampau. Nak cek telefon, nak tengok telefon, pergi rumah mana. Balik kena interview dulu setengah jam. Abang ke mana? Dari mana? Kedai mana? Tak dengan siapa? Lagi teruk kena interview. Lebih pada SB lagi. Kadang-kadang. Bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak. Tuan-tuan semua dapat isi solehah belaka. Tak ada masalah. Dia cerita geng-geng tak pergi kuliah ni lah. Dia kena investigate. Banyak. Tuan-tuan dipercayai sebab saya dengan ustaz ni selamat gitu. Sikit-sikit kenapa? Ada dengan ustaz. Dia ada backup di ustaz ni. Artinya tuan-tuan sekalian. Dalam bab kecemburuan. Kalau seorang tulis satu statement. Ini bentuk penghinaan pada Nabi SAW. Bila kata Nabi pun tidak berjaya menguruskan cemburu isteri. Dia kata salah. Nabi telah berjaya menguruskan cemburu sehingga sampai satu peringkat. Allah menolong ataupun Allah memberitahu pada Nabi SAW. Untuk tidak teragak-agak untuk menceraikan mana-mana isteri yang melampau. Dan Allah janji menggantikan yang baru. Sehingga padam segala api cemburu. Berarti kemuncaknya ialah cerai. Bila cemburu melampau, baik cerai. Awak tak jadi isteri cerai. Kalau cemburu, buat apa cerai? Dan Allah berkata, wahai Muhammad, kalau kamu menceraikannya, Allah akan ganti isteri lebih baik. Supaya mereka mengetahui walaupun mereka sudah isteri Nabi, bukan berarti mereka paling terbaik. Allah boleh ganti yang lebih baik. Tuan-tuan, ada orang yang dia baik. Ada orang asal dia cuma baik, kemudian Allah angkat dia jadi terbaik. Ya benar. Aisyah, wanita terbaik. Hafsah, wanita terbaik. Hatta isteri Nabi, semuanya wanita terbaik. Tetapi kalau mereka terus dengan perangai mereka mendatangkan beban cemburu pada Nabi SAW. Sehingga menyukarkan Rasulullah dan dalam menyampaikan dakwah. Sehingga menjadi fitnah kepada rumah tangga Rasulullah kepada orang lain. Sebab kita ni tuan-tuan. Bila orang nak cari kelemahan kita, orang pun attack rumah tangga kita. Lalu cerita dia pun rumah tangga dia begini. Dan kadang-kadang para isteri tidak, sebahagian isteri tak fikir panjang dari sudut keberuntungan dakwahnya. Dia tetap burukkan suami dia. Maka Allah datangkan ayat ini. Wahai isteri Nabi, kamu memang baik. Tapi kalau kamu rasa dengan cara macam tu, kamu tak terjejas kedudukan, kamu silap. Pun Allah boleh perintahkan Nabi ceraikan. Allah yang akan perintahkan cerai. Dan Allah akan jadikan wanita lain yang kamu tak nampak mereka mulia. Akhir diangkat mulia lebih baik pada kamu. Yang saya sebut, ada orang tuan-tuan, dia belum dinaik, kita nampak dia biasa-biasa je. Tapi bila dia pegang satu benda, Allah angkat dia nampak baik. Kita tengok macam contoh, ada orang bila belum jadi menteri tak nampak pun biasa je. Bila jadi menteri dia baik. Baik, sungguh beri manfaat pada umat. Ada orang kita nampak belum jadi pegang jawatan, tak nampak pun bagus dia. Sebaik jadi pegang jawatan, nampak tetap pertanggungjawaban yang besar. Bukan lebih baik daripada orang lain. Contoh hari ni, kita bagi contoh mudah. Kita tengok Bilal, bagus Bilal ni, dia jaga azan. Kita terfikir kalau tak ada dia, siapa nak azan? Tiba Bilal ni buat mengajuk dia. Dia berkata tak nak azan. Kita mungkin terpinga-pinga, siapa akan azan, dah tak ada orang azan ni. Kalau adalah seorang yang tak pernah azan, dia pun dalam kuliah pun tidur je, tak adalah pergi sangat orang azan, tak azan. Tapi dah tengok tak ada orang azan, orang pun tengok dia pun bangun. Bila dia azan, suaranya jauh lebih sedap. Lepas tu dia jauh lebih bertanggungjawab. Jadi muazzin yang jauh lebih baik daripada muazzin yang dulu. Kata itu berlaku dalam masyarakat. Orang yang Allah angkat kemudian. Sebelum dia dapat benda tu tak nampak. Tapi bila dia berada, nampak. Ini benda yang Allah Ta'ala beritahu pada isteri Nabi. Artinya kalau seorang buat satu statement. Kalau dia kata isteri Nabi cemburu. Ya kita kata betul. Itu fitrah. Itu berlaku pada semua para Nabi. Alaihissalatu wassalam.
Tapi kalau kata Nabi tidak pandai, tidak berjaya menguruskan cemburu isteri-isteri, jawapannya salah. Nabi berjaya menguruskannya. Kalau saya ada baca hadis dan baca surah ini setelah habis, kita akan dapati bagaimana Rasulullah menguruskan cemburu pada isteri sehingga mereka menjadi orang yang berkasih sayang sesama mereka. Yang berkesudahan mereka saling melakukan kebaikan sesama mereka. Cukup sebagai contoh bila Aisyah difitnah berzina. Melakukan benda tak baik dengan Safwan bin Mu'attal. Kesemua para isteri Rasulullah baik mempertahankan Aisyah. Tidak ada seorang pun mengambil peluang itu untuk menjatuhkannya. Bahkan mengatakan kami cuma mengetahui daripada Aisyah yang baik-baik. Tak ada yang tak baik. Kalau ikut itulah peluang nak jatuhkan. Kalau kita kalau bersaing, ibu ada satu isu, even fitnah. Inilah peluang nak jatuhkan. Tapi tidak dilakukan oleh semua para isteri Rasulullah. Bahkan mereka memuji Aisyah atas kebaikan, atas kemuliaan. Tak ada seorang pun menyebut yang tidak baik. Menunjukkan Rasulullah berjaya menguruskan. Menguruskan cemburu. Bahkan Rasulullah SAW mengumpulkan isterinya pada waktu malam selepas Isyak. Untuk menunjukkan Rasulullah berjaya menguruskan cemburu. Nabi impunkan. Nabi panggil para isteri duduk. Bahkan ketika mana Rasulullah sakit, kesemua isteri Nabi berkumpul di sisi Rasulullah. Dan bila Rasulullah meminta izin supaya gilirannya semuanya berpusat pada Aisyah, kesemua isterinya mengizinkannya. Sehingga Rasulullah mati di rumah Aisyah, wafat di rumah Aisyah. Dan kesemua isteri masuk ke rumah Aisyah, mereka duduk di situ. Kalau ada cemburu, Aisyah kata kau jangan naik, aku cemburu kat kau. Kalau Nabi tak uruskan, tak berjaya menguruskan. Lepas tu saya kata statement kata Nabi tak berjaya menguruskan cemburu, ini statement sama ada dijahit atau tujuan menghina. Tapi kita bersangka baik, mungkin bukan tujuannya menghina, tapi dijahit tentang hadis Nabi. Apabila dia bahagian bisnes, dia bukan tahu sangat about hadis ni. Yang tahu tentang hadis-hadis rumah tangga Rasulullah, maka kita dapati macam mana Nabi selesaikan satu persatu. Cemburu sini, cemburu sini, cemburu sini. Hatta ketika mana Aisyah cemburu kepada Khadijah. Apakah kau masih sebut tentang perempuan tua itu? Perempuan tua sebut lagi dah mati dah. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah, Allah tidak menggantikan aku apa yang lebih baik. Ketika mana Aisyah kata, bukankah Allah ganti lebih baik daripada Khadijah? Akulah anak dara. Lebih baik. Kata Rasulullah tidak. Bukan kamu lebih baik pada Khadijah. Dia yang bersama dengan aku dalam dakwah ketika mana orang menentang aku. Membenarkan aku ketika mana orang kufur pada aku. Dia memberi seluruh hartanya untuk dakwah pada aku. Dia melahirkan semua anak-anakku. Maka Aisyah mula itu dia kata, aku tidak lagi cemburu pada orang yang bernama Khadijah. Berarti Rasulullah telah berjaya memadamkan cemburu Aisyah. Mula-mula Aisyah cemburunya pada Khadijah. Maka Rasulullah berjaya memadamkan. Dan Aisyah kata, sebab itu aku tak sebut lagi tentang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kemudian cemburu Aisyah pula kepada Saudah, kepada Zainab binti Jahsh. Dan berpakat dengan Hafsah. Dengan turun ayat ini, maka sempurnalah ataupun kita kata selesailah cemburu kepada satu lagi. Sebab isteri Rasulullah ni dia seperti macam ada dua tim. Bukan dua tim, macam ada dua tim. Dia macam Aisyah, Hafsah di satu pihak. Manakala Saudah binti Zum'ah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah, Safiyah dalam satu tim. Maksudnya mereka ni okey yang ni. Yang ni dengan yang ni. Sehingga kadang-kala berlaku kita katakan sifat cemburu tadi. Maka oleh kerana cemburu para isteri mula menjadikan kesukaran pada Nabi SAW. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Selepas turun ayat ini, selepas pemberitahuan ini, maka Nabi SAW tidak lagi bertemu dengan kesemua para isteri. Maka heboh dia perkatakan, bahawa Nabi SAW telah menceraikan semua isteri. Ini cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mula tidak bercakap dengan para isteri dalam satu tempoh yang panjang. Sehingga di Madinah heboh mengatakan Rasulullah telah menceraikan semua isteri-isteri. Yang kita akan baca pada ayat yang berikutnya. Kemudian kata Allah, in tatuba ilallah faqad sarat qulubukuma. Kalau sekiranya kedua-dua kamu bertaubat kepada Allah, maka hati kamu kembali akan menjadi suci dan diterima oleh Allah. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerimanya kamu. Siapakah yang dimaksudkan in tatuba? Tatuba ni merujuk kepada dua orang. In tatuba. Ibn Abbas, dia tak tahu ayat ni kepada siapa ditujukan secara khusus ni. Lalu dia bertanya pada Umar Al-Khattab,
Wahai Amirul Mukminin, apakah maksud in tatubah? Iaitu kalau kedua-dua ini bertaubat. Lalu kata Umar, wah ajabah, laka ya Ibn Abbas. Pelik no kamu Ibn Abbas, takkan tak tahu. Dua-dua ini ialah Aisyah dan Hafsah. Kerana dua-dua ini yang cemburu lebih sikit. Yang paling cemburu lebih sikit, nama Aisyah, yang kedua Hafsah. Yang lain cool sikit. Cool sikit. Artinya lebih tenang sikit. Dua-dua ini lebih cemburu. Maka Allah kata, in tatubah. Kalau kamu dua-dua tak bertaubat. Daripada terus menekan, mewujudkan kecemburuan yang melampau pada Nabi SAW. Dan kamu tidak berhenti melakukannya. Kamu tak berhenti melakukannya. Maka kata Allah SWT, faqad sagat qulubukuma. Artinya kamu telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kamu telah tidak memuliakan Nabi SAW. Kamu telah melakukan apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Lalu kata Allah lagi dalam memberi amaran, wa in tadhahara alaih. Kalau kamu dua-dua berpakat untuk menyusahkan Rasulullah dengan sifat cemburu kamu, fa innallaha huwa maula. Allah yang akan tolong Rasulullah. Allah yang akan tolong. Kalau nak tunjuk pada kita. Isu rumah tangga ni sebenarnya besar. Tekanan dia tinggi. Tekanan yang tinggi ni boleh, walaupun orang tu kaya raya sekian-sekian, dengan sebab pasangan masing-masing, dia boleh jadi gila. Dengan sebab pasangan masing-masing, dia mungkin sakit jantung. Kerana itu Allah kata, kalau dua-dua isteri berpakat untuk menyusahkan kamu lagi, Allah akan tolong. Bila Allah sebut tolong, ni besar. Allah akan tolong. Ni macam sebut Allah akan tolong lawan orang kafir, macam tu. Artinya, tipu daya wanita ni besar. Kata kalau kita buka Quran, tipu daya syaitan kecil je. Inna kaida syaitan kana dha'ifah. Tipu daya syaitan kecil, tak besar. Contoh kita boleh lawan tipu daya syaitan lebih mudah. Tapi bila sebut tipu daya wanita, dia besar. Inna kaidahunna kana 'azima. Tipu daya wanita jauh lebih besar. Kerana masuknya seorang Nabi dalam penjara kerana seorang perempuan. Contoh baca kisah Nabi Yusuf. Kenapa dia masuk penjara? Hanya seorang perempuan yang memfitnah. Hatta Nabi pun tak boleh selamat daripada fitnah wanita. Jangan kata kita. Seperti wanita yang menjadikan Nabi Allah Yusuf AS masuk penjara puluhan tahun. Hanya seorang wanita yang kerana Nabi Yusuf tidak mau mengikuti keinginannya. Akhir difitnahnya. Disumbat dalam penjara tanpa bicara. Dizalimi. Sehingga Allah sebut dalam surah Yusuf, tipu daya wanita itu besar. Melainkan wanita-wanita yang beriman, yang takutkan dosa, yang mengharapkan syurga. Sehingga kita tahu, Dajjal pengikut-pengikutnya adalah wanita-wanita. Pengikut Dajjal utama, wanita. Dan kita baca kisah, bagaimana bila tentera Nabi Musa nak dikalahkan, dengan menggunakan kaum wanita. Bukan kita baca sejarah, perang tahun 1967. Kenapa Mesir kalah? Dalam perang yang dinamakan Perang 6 Hari. Tahun 1967. Negara Mesir kalah dalam masa 6 hari. Kalah teruk. Airport-airport dibom, kereta kebal dibom. Sehingga tak berlaku pergerakan. Hanya 6 hari Israel, Israel dia menang. Kerana Israel dia bentuk satu kelompok tentera wanita elit yang bukan untuk pegang senjata. Tetapi menawarkan kecantikan dan lunak bicara. Mendiduri para jeneral. Mengambil semua file-file sulit. Mana letak kereta kebal, mana letak kapal terbang, mana letak kereta kebal, mana sekian-sekian. Mereka meniduri kebanyakan para jeneral. Dan mengambil segala rahsianya. Akhirnya habis kalah dalam masa 6 hari. Lihat tipu daya. Tipu daya wanita. Dan berlaku zaman Nabi Musa juga begitu. Wanita digunakan. Sehingga Nabi Musa terhalang untuk masuk Baitul Maqdis. Sehingga Nabi menyatakan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar pada lelaki berbanding wanita. Wanita menjadikan sebahagian lelaki tidak berani buat baik kerana wanita. Tak berani buat baik. Kerana bimbang cemburu dia. Kadang-kadang dia meninggalkan taatnya pada ibu kerana isteri dia. Yang isteri ni kadang cemburu sebab suami dia lebihkan ibu. Kadang-kadang kerana suaminya terlalu jaga sekian-sekian. Dia cemburu, dia marah. Walau kerja isteri ialah membantu suami buat baik, bukan menghalang. Apatah lagi pada benda yang menjadi kewajiban suami, mak ayah dia. Ini bila
Isteri tadi tidak ada iman, tidak ada ketakwaan. Sebab itu Allah perintahkan suami yang bertanggungjawab menanamkan takwa kepada para isteri. Bertanggungjawab mengajar isteri makna-makna takwa. Itu wajib bagi suami mengajar para isteri agama. Kena ajar. Kalau kita tak reti, hantar pada orang reti. Biar dia tahu. Biar dia tahu hukum hakam. Dan dia menilai sesuatu dengan hukum hakamnya, bukan dengan nafsu. Maka Allah kata, kalau kedua-dua kamu tak berhenti buat ini, Allah akan bantu Nabi SAW. Dan Jibril. Wasalihul mu'minin. Dan orang-orang beriman yang terpilih. Mana orang beriman yang terpilih, dia pasti sokong suami, bukan sokong isteri. Orang beriman terpilih, dia tahu isunya. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan Allah akan turunkan malaikat-malaikat bagi memenangkan orang-orang yang beriman untuk mengatasi tipu daya wanita. Artinya Allah sebut, beri amaran keras. Kalau kamu isteri ni pakat juga nak susahkan suami, Allah akan tolong. Allah akan tolong Rasulullah, Jibril, malaikat, semua. Kita bayangkan maksudnya, menyakiti Rasulullah ni benda besar, bukan benda kecil. Hatta kalau dia bernama isteri, bukan alasan untuk menyakitkan suaminya yang bernama Nabi SAW. Lalu kata Allah, asa rabbuhu, semoga Allah, in talaqakunna, kalau kamu menceraikan semua isteri kamu, an yubdilahu azwaja, Allah akan gantikan isteri-isteri khairam minkun, lebih baik pada semua mereka ini. Walaupun yang buat hal ni 2 orang, tetapi kesannya selain pun ada tindak balas dia. Sebab ini tunjuk cemburu, yang ni pun akan tunjuk cemburu. Maka Allah kata, wahai Muhammad, kalau kamu ceraikan semua, Allah akan ganti isteri yang lebih baik minkun, daripada mereka semua. Muslimat, wanita yang tunduk pada Allah. Mukminat, yang benar-benar beriman. Qanitat, yang benar-benar khusyuk dalam ibadat. Yang benar-benar bersungguh dalam ibadat, taat. Taibat, yang sentiasa meminta ampun kepada Allah. Abidat, yang sujud, yang memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara sifat mereka ialah saihat. Perkataan saihat ialah orang-orang yang banyak berpuasa. Isteri-isteri yang banyak berpuasa, itu makna saihat. Sayyibatin, sama ada ia adalah janda, wa abkara, atau anak dara. Allah boleh menjadikan isteri-isteri, kalau dalam ayat ini Allah menyebut sifat isteri yang solehah. Apa dia? Muslimat, mukminat. Mungkin seorang isteri itu berkumpul semua kebaikan ini, melainkan 2 tak boleh kumpul. Apa dia? Anak dara dan janda tak boleh kumpul. Dia salah satu. Oh, iman dia anak dara, iman dia janda. Dia tak boleh kumpul. Saya Ustaz, saya anak dara dan saya janda. Tak boleh. Tapi sifat lain boleh satu. Dialah muslimat, dialah mukminat, dialah qanitat, dialah semua. Yang Allah Ta'ala sebut sifat wanita-wanita solehah. Iaitu golongan yang disebut muslimat, tunduk pada segala syariat. Mukminat, yang beriman dengan hati mereka sungguh-sungguh ikhlas. Qanitat, yang taat. Taibat, sentiasa bertaubat. Abidat, yang sentiasa merendahkan diri dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Saihat, yang banyak berpuasa. Sayyibat, sama ada janda ataupun anak dara. Berhubung dengan ayat ini, yang mencadangkan bila Nabi SAW dalam menguruskan cemburu pada isterinya. Dan bila dah cemburu, Nabi pun mendiamkan diri. Nabi tak akan tengking isterinya. Tidak juga akan marah isterinya. Tapi Rasulullah SAW, bila Rasulullah marah kepada isterinya, maka Nabi akan mula mendiamkan diri. Nabi mula mendiamkan diri, kemudian sampai peringkat Rasulullah SAW beruzlah. Yang ini meninggalkan kesemua isterinya untuk satu tempoh. Untuk tunggu datangnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Rasulullah SAW tidak bertemu dengan isterinya selama 29 hari. Tak balik seorang pun. Dalam masa 29 hari, Nabi tak pernah jumpa mana-mana isterinya. Kerana isteri yang ni dah bocorkan rahsia Rasulullah. Yang ni pula kuat sangat cemburu sampai menyukarkan Nabi SAW. Akhir Nabi tak balik rumah. Selama 29 hari. Lalu heboh berita. Bila Nabi SAW bercakap tentang Rasulullah, orang ramai menyatakan, talaka Rasulullah SAW nisa'ahu. Nabi telah menceraikan ke semua isterinya. Nabi dah ceraikan semua. Lalu Umar Al-Khattab mendatangi Aisyah. Masuk rumah Aisyah. Masuk rumah Hafsah. Lalu menegur kedua-dua ni. Kamu lah ni kuat sangat cemburu. Umar tegur. Umar pergi tegur Aisyah. Umar pergi tegur anak di Hafsah. Lalu menegur kerana sifat cemburu yang menyusahkan Nabi SAW. Dan
Umar cari mana Nabi SAW. Rasulullah beruzlah di mana. Sehingga nampak Rasulullah SAW sedang berbaring di satu tempat. Yang ada kesan daripada hamparan, daripada pelepah-pelepah kurma yang membekas tubuh Nabi SAW. Maka Umar Al-Khattab melihat dengan sedih kerana melihat keadaan Nabi SAW. Bila raja-raja lain dari istana yang besar dengan bodyguard, dengan kasur, dengan katil yang tebal, dengan tilam yang tebal, dengan katil yang tinggi. Tiba Rasulullah cuma tidur atas lantai beralaskan daun kurma. Maka Umar Al-Khattab menangis. Lalu kata Nabi SAW, "Ma yubkika ya ibn Khattab?" Kenapa kamu nangis wahai anak Khattab? Lalu kata Umar, "Ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Di tubuh badanmu ada kesan-kesan tika tempat kamu tidur. Dan kamu tidur tempat yang tak berapa kita katakan tempat biasa, satu tempat yang macam store, khazanah. Tidur tempat store je." Lalu Umar Khattab menangis, sedangkan kata Umar Khattab, ini Kaisar, ini Kisra. Mereka tidur dalam taman-taman, di bawah sungai-sungai dengan penuh kemewahan. Sedangkan kamu Rasulullah dan pilihan Allah cuma tidur dalam tempat yang macam store ni, hazah khazanatu, cuma duduk tempat yang macam store ni, yang lebih kurang. Lalu kata Nabi SAW, "Ya ibn Khattab, ala tarda an takuna lana akhirah walahum dunia." Tidakkah kamu reda? Kita kan ada akhirat. Mereka cuma dapat dunia. Apa nak susah sangat? Mereka ni semua raja-raja cuma dapat dunia. Kita Allah janjikan akhirat. Ya, bagaimana yakinnya tahap keyakinan Rasulullah yang tinggi. Maka Rasulullah sudah berseronok dengan akhirat sebelum sampai akhirat. Sudah berseronok dengan akhirat. Kita tuan-tuan ada juga keyakinan. Tapi kita masih lagi berseronok dengan dunia dulu. Yang akhirat, ini dunia ni. Kita gomor dulu. Nabi SAW sudah pun menikmati keseronokan akhirat. Maka Umar Al-Khattab kata, kami dengar Tuan telah menceraikan isteri Tuan. Lalu kata Nabi SAW, tak, aku tak cerai. Aku tak cerai salah seorang pun daripada mereka. Tapi demikian Rasulullah mengajar isteri. Sehingga turun ayat ni. Bila Umar Al-Khattab datang menemui Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, Tuan jangan bimbanglah. Nak senang-senang cerai je semua. Kata Umar Al-Khattab, cerai. Nanti Allah ganti perempuan baik lagi. Baik lagi. Maka sebahagian sahabat ketawa. Ini cadangan yang berani. Cadangan yang berani, ketawa. Maka Nabi SAW pun tersenyum melihat Umar. Umar cadang, maka tunggu ayat ni. Moga kalau kamu menceraikan mereka, wahai Rasulullah, Allah akan ganti isteri yang lebih baik. Macam cadangan Umar tu, Allah turunkan ayat. Ini satu amaran keras kepada para isteri Nabi. Supaya tidak memberi tekanan kepada Rasulullah. Dan ini juga peringatan kepada seluruh para isteri. Supaya tidak menjadikan sifat cemburunya dalam menghalang kebaikan suaminya. Sifat cemburunya dalam menyusahkan rumah tangga. Kadang-kadang suami dah siap semua benda. Tapi cemburu dia menjadikan dia macam tak ada apa-apa. Dia rasa dia tak dapat apa-apa. Maka setiap wanita perlu menguruskan sifat cemburunya sendiri. Dan setiap suami perlu menangani sifat cemburu tersebut dengan baik. Bukan dengan cara menengking, bukan dengan cara memukul. Sebagaimana Rasulullah buat. Paling kurang diam dah, diam. Diam sampailah diturunkan ataupun diberikan kepada kita ilmu untuk kita menjelaskan kepada para isteri. Tentang apa yang patut mereka lakukan. Bagaimana mereka patut uruskan. Maka ayat ini teguran kepada sebahagian isteri Rasul. Ini bukan bermaksud isteri Nabi tidak baik. Tapi apa yang berlaku ini untuk tunjukkan inilah dia ragam asam garam rumah tangga. Bila Allah, walaupun Allah Ta'ala sebut wanita yang lebih baik, bukanlah memberi maksud bahawa para isteri Nabi tidak baik. Tetapi sebagai satu peringatan kepada isteri-isteri Nabi. Supaya menguruskan cemburu tadi, jangan melampau. Jangan sampai berpakat-pakat nak menjadikan Rasulullah merasa serba salah kepada isteri-isteri yang lain. Dan jangan buat sampai Nabi rasa serba salah dengan isteri lain. Sampai tak berani dengan isteri lain kerana isteri ni. Walaupun bukan maksud Rasulullah ni tak berani. Artinya memberi maksud jangan sampai menjadi suatu tekanan kepada suami dalam menguruskan isteri mereka dengan baik. Dan juga peringatan kepada suami. Sebagaimana Allah beri peringatan kepada Nabi SAW. Jangan kerana terlalu nak cari redha isteri sampai mengharamkan yang halal. Walaupun bukan dengan maksud mengharamkan yang halal ni, kerana kita tahu mengharamkan yang halal hukumnya ialah kufur dan murtad. Maksud di sini ialah seorang bila dia bersumpah suatu dia tak nak makan, maka itu juga memberi maksud macam mengharamkan yang halal. Kalau seorang tu bersumpah tak nak makan, atau seorang tu bersumpah sesuatu, misalnya isteri dia cemburu sebab dia balik rumah mak dia. Cemburu. Okey, baik.
Demi Allah abang takkan pergi lagi rumah mak. Dia bersumpah. Walha, menghubung silaturahim itu wajib. Apatah lagi ibunya. Maka sumpah itu boleh dikafarahkan. Dia tak boleh teruskan. Dan sumpah itu tadi juga memberi maksud dia macam dia mengharamkan apa yang Allah dah perintahkan. Dia peringatan pada suami khusus. Ayat ni pada Nabi SAW secara umum. Supaya janganlah kecemburuan para isteri menyebabkan kita terhalang buat baik. Teruskan buat baik. Dan para isteri, jangan membiarkan cemburu sampai menghalang pada suami buat kebaikan. Atau membuat suatu bebanan kepada suami dengan sifat cemburu. Buat tekanan kepada suami-suami kerana cemburu. Sehingga suami tak tahu nak buat apa. Pekan saya pun tak tahu nak buat apa lagi. Nak cakap apa pun tak tahu dah ni. Kerana cemburu yang melampau. Maka ini peringatan pada setiap baik suami, baik isteri. Hatta rumah tangga Nabi SAW, jika diuji dengan cemburu dan lihat bagaimana penyelesaiannya. Bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikannya dan bagaimana Allah mengajar Rasulullah menyelesaikannya. Dan bagaimana Allah memberi amaran bahawa bila isteri tadi dia menimbulkan rasa cemburu yang melampau, ingat Allah, malaikat dan Rasulnya bersama dengan orang-orang yang berusaha untuk jaga rumah tangga. Usaha untuk jaga rumah tangga. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila kita tahu rumah tangga ni satu amanah. Orang yang paling baik dalam rumah tangga, yang paling suka, yang paling ingin menjaga rumah tangga. Banyak orang yang ingin merosakkan rumah tangga dengan segala sifat. Baik kalangan lelaki atau perempuan. Bagi lelaki, dia merosakkan rumah tangga dengan mengabaikan nafkah. Dengan melupakan tanggungjawab dan sebagainya. Bagi isteri, dengan sifat cemburu yang melampau. Dengan tekanan-tekanan yang melampau. Maka semua ini penyebab kepada rosak rumah tangga. Dan semua orang mesti berusaha untuk bagaimana memelihara rumah tangga dengan cara baik. Kerana orang yang paling baik, yang memperjuangkan untuk jaga rumah tangga ni. Sebab dalam rumah tangga ni, wa'imah, dua-dua ni nak jadikan rumah tangga tu kuat. Wa'imah salah satu nak robohkan, salah satu nak kuatkan. Wa'imah dua-dua sudah pun kecewa dengan rumah tangga ni, untuk dihancurkan dua-dua ni. Kalau dalam situasi, dua-dua nak jaga rumah tangga, ini disebut oleh Allah. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua tu memang nak benda baik, Allah akan jumpakan dia jalan keluar untuk jadi baik. Tapi kalau sekiranya seorang saya nak baik, maka Allah akan membantu orang yang seorang nak baik. Yang ni dia nak jaga rumah tangga sungguh-sungguh supaya tak berlaku apa-apa kegoncangan rumah tangga. Kalau sekiranya dua-dua berfikir untuk demikian, maka dia pasti akan hancur terus. Dua-dua dah fikir nak mengakhiri rumah tangga. Sehingga mereka tak nampak lagi kelebihan dalam menjaga rumah tangga. Khususnya melihat nasib anak-anak mereka dan sebagainya, maka dia akan hancur. Maka tidak ada nilai perjuangan bagi baik namanya suami atau isteri. Lepas tu tuan-tuan, rumah tangga ni ialah tempat di mana seorang memperjuangkan keimanan dia. Medan perang dia bagi seorang yang bernama suami, yang bernama isteri, untuk mencari apa yang baik bagi memelihara rumah tangga. Dan membuang apa yang keruh yang boleh merosakkan rumah tangga. Dan ini pengajaran, sebahagian pengajaran daripada rumah tangga Nabi SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.